Nadirah yang hilang sejak 1 Mac yang lalu. Dan kita bersama dengan pakar analisis jenayah iaitu Encik Kamal Effendi kita. Kes tersebut memang kita tak boleh berkatakan sebab masih dalam siasatan. Jadi apa yang boleh kita pelajari sebenarnya? Baik, banyak kes-kes yang seperti ini berlaku di merata dunia kan. Tapi yang penting ni kita nak belajar sesuatu daripada sini lah. Satu berkenaan dengan kawalan. Masa anak tadi pergi kedai sendiri ya. Bukan penguasa ibu bapa tu satu, tapi orang keliling yang nampak misalnya tuan punya kedai dan sebagainya. Ni yang kita nama orang ramai yang boleh tempat kejadian lah satu. Nombor dua, pencegahan melibatkan 3 perkara. Nombor 1, pencegahan jenayah itu sendiri, mengurangkan risiko. Nombor 2, kita nak pencerahan, intervensi. Okay. Bila cakap pencerahan usuk, ini saya minta maaf. Boleh panggil usuk. Boleh usuk. Memang ada panggil usuk pun. Saya pula sebelah. Jangan panggil saya sayang. Iya ke? Tapi cara tadi tengah bagi salam kedua ni sebelah kiri. Oh, sebelah kiri, Farah Baik. Yang kedua ni pencerahan, intervention. Kita kena beritahu lah. Contoh kata di sebelah kiri saya ni kanak-kanak kecil lah. Manja je. Okey. Kalau tiba-tiba orang terekam awak, terekam lah daripada belakang, dia tekuk mulut awak nak buat apa? Tak boleh nak jerit kan? Tak jerit. Tapi mungkin saya boleh pijak kaki dia tu. Pasal apa? Macam mana awak tahu awak boleh pijak kaki? Itu je yang tidak terikat ketika itu. Macam mana awak tahu orang tu ada kaki? Alamak. Dia berdiri? Berdiri. Okey. Ini pengalaman hidup seseorang. Bagi kanak-kanak kecil, dia tak ada lagi pengalaman sosial macam itu. Okay. Jadi dia tak tahu apa. Dia tengok muka Eji pun dia kata jahat. Memang depression. Yalah, sebab dia bila dia tengok tai lalat tu dekat bawah dagu ni kata memang jahat. Sama lah kita. Kemudian tu ni masalah pertama. Masalah kedua, bila seorang itu kosong, budak ni kosong kita tak beritahu dia apa pilihan yang boleh buat, dia pun ada masalah. Dia tak tahu pasal tak pernah beritahu. Kata kita dia bukan macam duit lah, duit cicir tengah jalan tak payah beritahu pun orang tahu apa nak buat. Sapu je lah kan. Tapi kanak-kanak ni void, kosong, kita kena beritahu dia apa pilihan yang boleh buat. Cakap, "Adik, kalau ada orang kacau adik, adik jerit. Test dulu jerit, cuba jerit." Batuk dulu adik. Itu adik je. Jangan buat macam itu. Jauh lah. Kaki tu. Tu jeritan satu harkat. Jeritan sosial biasa. Bila kita kena test, maknanya bagi tahu dan test. Kebanyakan orang bagi tahu, "Adik, awak jerit nanti. Mak nak pasal ni. Adalah orang tu bawa kobau ke apa, tarik awak jerit tu." Tapi tak disuruh, tak diajar, budak tak tahu. Maknanya latihan jugalah. Kena latihan. Latihan vokal tu penting. Wow. Bukan sekadar rupa budak tu. Kena panggil sekali ya. Baik. Menarik. Yang cerita ini bukan salah seorang yang jadi. Memang ramai orang yang menceritakan perkara ini. Banyak versi. Maklumat daripada pihak ketiga ya. Semua ini terdapat dalam email yang dihantar. Dia kata misalnya ni hari tu budak ni hilang. Dia siap sebut nama tempat pasaraya tu. Misalnya pasaraya Tut. Tu self sensor. Okey, panggilan hangit selalu Tut. Buat tu. Jadi dia beritahu kat pasaraya ni budak ni dah kena cukur, kemudian ditukar baju dan sebagainya. Logiknya takkan seorang pun tak nampak bila dah cukur, macam mana dia bersihkan rambut budak tu Takkan tak nampak pada bajunya, pada rambut budak tu yang rambut dia bersepah macam orang baru lepas gunting. Minta maaf pada yang tak ada rambut ni, dia cerita orang ada rambut juga misalnya lah, ampun tabik-tabik cakap jadi perkara ni misalnya satu. Yang kedua dia kata cerita tentang anak-anak ni dijumpa di kawasan slum area kawasan slum area di mana dia telah pun potong tangannya. Ini cerita ni banyak juga di luar negara. Tapi sebenarnya tidak berlaku sebab kalau dia berlaku, mana orangnya, mana tempatnya, sebab kita pun tidak mengikuti perkara itu. Tapi dalam email memang banyak. Mana cerita sahihnya? Dia kata budak tu diambil untuk dimasak sup, semua pun lengkap. Ada, tetapi secara faktanya tak ada. Cerita-cerita sampingan tu memang ada lah macam ini. Tapi cara faktanya saya tidak fikir ia berlaku sebegitu. Ia hanya email yang berbentuk rantaian rantaian ni lah. Supaya di forwardkan, disebarkan gitu je. Disebarkan kan. Kalau tak ni nasib malang akan menimpa dalam tempoh 2 jam. Okey. Itulah. Baik.
Ruang jenayah sebenarnya. Di mana-mana saja. Okey. Katalah kita duduk tempat berjaga sekalipun lah kan. Aha. Lepas tu beg duit kita saja tinggal kat tepi apa tingkap ke sliding door. Orang boleh pakai pancing masuk tu. Okey. Apa susahnya ambil kayu atau chewing gum lekatlah, ambil lah kunci kereta ke magnet ke ujung tu kan. Ini cara boleh buat. Yang kedua, kita tidak mempunyai kawalan terhadap tenant ataupun orang lain yang menyewa kat itulah. Ya. Kali nak beli tak berapa mampu sewa lah. Iyalah. Jadi misalnya macam itu, kita tak kenal. Jadi walaupun tempat tu ada guard, tapi tak seorang pun boleh menghalang penjenayah yang ada kesungguhan untuk melakukannya. Kan? Okey. Nak kalau jenis 3 jenis mangsa ni kelompok mangsa pun ada 3. Okey. A mangsa keadaan. Aha. Kita dah ambil pengurusan dan menguruskan ke risiko tapi jadi juga. Ya. Kira-kira tak kedai lah. Ya. Alhamdulillah lah. Okay. Yang kedua mangsa yang telah dipilih oleh penjenayah. Okey. Kan? Misalnya dia tengok usup, dia kata dia tak suka rambut apro ni. Misalnya kan, dia dah pilih. Hari tu dia nak cari yang dia nak samun ke apa, orang yang apro saja. Okay? So dia dapat yang apro ni dia sapu lah. Usup pula dia kena. pilih. Bukan baju apron Bukan. Misalnya lepas tu katalah dia nak cari yang comel, langsing ya. Dan misalnya dia dah pilih, cerita rasa penjenayah lah. Kan? Kalau yang tak ada rambut dia nak pun dia ambil lah. Ini Terpilih percuma, juga. kita bagi je. Misalnya Okey, mangsa yang ketiga? Yang ketiga mangsa yang rela. Rela? Saya cakap mangsa yang redha. Okey. Jangan salah faham lah, tak ada orang yang redha betul, tetapi dalam bahasa Inggerisnya ya, compliant victim. Alright. Compliant ni jenis yang tak mana nak jadi kat kita orang lain je ber. Kita keturunan kita semua baik-baik ber. Misalnya ya, contohlah. Atau dia kata kalaupun yang rumah kita atau kawasan bila kita pergi membeli belah ke, tentukan salah satu safe haven atau landmark ya. Okey. Misalnya adik ni jalan pergi sekolah, kalau ada hanjing kejar ke apa ke jenayah ke apa, ada orang lain macam ni, adik lari rumah pak cik tu. Tu je. Okey. Bukan yang depan ni, yang Rumah pak cik tu. Maknanya beritahu. Maknanya pak cik tu tahu tak kalau Kena beritahu pak cik tu kalau Okey. ni ada anak saya si apa ni Kasim Abah ni sampai, maknanya adalah benda dia tak tolong awak, nanti telefon saya lah macam tu. Okey. Jadi dia tahu, kalau tak dia tak tahu nak lari mana, lari ke surau ke, lari ke mana sebab kita tak beritahu. Jadi kadang-kadang input tu bergantung pada kita. Software tadi, program tadi kita kena beritahu. Lari rumah makcik ni. Kan? Rumah Pak Kalam ni awak masuk dalam tu tengok misalnya. Jadi dia tahu. Ini dia perlukan. Okey. Kemudian jeritan, dari segi jeritan Okey. memang tidak memadai kalau kita hanya memberitahu boleh menjerit. Kita juga boleh memberitahu dia bahawa dia boleh mencakar, dia juga boleh menggigit. Gigit bukan mamah. Gigit Contoh nanti kita bagilah ya. Gigit, cakar, tendang ataupun dalam keadaan ketakutan. Ada budak yang akan minta maaf cakap, tabik-tabik cakap ya. Dia akan overcharge lah. Keluar semua. Keluar semua lah ni. Okey. Kan? Buang air kecil, Buang muntah. air kecil, buang air besar, muntah dan sebagainya. Okey. Dan itu sebenarnya adalah senjata defensif bagi anak-anak kecil ini. Dan dia boleh gunakan. Kalau tak budak ni takut. Kan? Sebab itu jarang sekali apabila seseorang membawa lari, dia nak memikul di bahu. Seperti mana kita lihat dalam filem ke pikul bawa lari. Tidak. Sebab bila budak ni terbelisih, buang air ni, basahlah baju kan. Kemudian bau-bauan, jadi dia tak tu. Cakap dengan budak tu, gunakan tu. Tekan dia. Boleh ke kalau secara paksa kita keluarkan muntah dan Bila sebagainya? kita takut secara normal, semula jadi dia akan jadi. Beritahu nak tak apa dia, kalau rasa macam nak terkeluar je, kau spray je beritahu misalnya. Okey. Kemudian yang kelima, ajar anak-anak untuk menolak pelawaan orang yang menawarkan sesuatu. Misalnya, "Dek, jom ikut uncle kau bagi halus mitai." Halus mitai, tahu halus mitai. Halus mitai. Ada gula-gula yang warna pink, warna Bagi hijau. nanti Modoh tu halus mitai. Cotton candy. Okey. Gunakanlah bahasa bangsaan ya. Okey, jadi cotton candy itu ya. Misalnya kita kena dapatkan beritahu dia. Ada orang cakap ni. Macam mana bahasa lah. Awak nak yang baru latest punya tak? Saya beli kaca. Ikut saya, jom kita pergi. Tapi budak-budak memang terpedaya dengan pujukan macam tu. Pasal kita tak boleh nak beritahu budak-budak secara mutlak aja yang mana satu muka baik, Okey. misalnya, dan mana satu muka jahat. Okey. Dan macam satu samar-samar. Macam tu sama-sama ni boleh. Okey. Lagi pun tahu. Muskil bukan tu kan? Betul. Jadi kita tak boleh beritahu sebab keliru dia. Kalau dia keliru, lagilah kacau bilau hidup dia. Tapi kita boleh
memberitahu asas perkara-perkaranya. Ini dalam intervention pencerahan, dia boleh gigit, tadi dia boleh cakar, dia boleh apa semua. Cakap dia boleh dik, kan? Tendang ke, flying kick ke, gigit telinga dia, kunyah hidung dia ke, semua boleh. Cocok mata dia, semua boleh. Bagi tahu. Okey. Itu tidak ada halangan. Cuma yang lebih baik adalah kita mengurus risiko tersebut, mengurangkan risiko. Kan? Kalau nampak lalang tu dah tinggi pokok kelapa, pakatlah dengan orang ramai bersihkan jalan tu. Sebab kadang-kadang saya tengok budak pagi-pagi keluar daripada kawasan nak pergi tunggu bas, mak dah turun lalang 2 depa tinggi. Kadang-kadang nampak apa pula susap-susap kan. Ingat budak rimau keluar pasal tingginya. Lalang tu tak nampak kan. Peluang yang ada kepada Jaya kan. Prihatinnya masyarakat ni. Dan ingat nombor kecemasan. Ya, nombor kecemasan ni. Kalau boleh bila nampak kereta peronda polis tu, jangan tengok aja. Model apa lawa kereta dia berapa lari, tak payah tanya tu. Tengok nombor-nombor yang tertera kat situ ya. Setiap negeri ada nombor bilik gerakan masing-masing. Setiap daerah ada kereta peronda, di belakang tu ada tulis. Misalnya 032052 999 ada tulis. Nombor ni kita ambil dan simpan. Dan saya nak beritahu juga, adalah tidak benar seseorang perlu menunggu 24 jam sebelum dapat membuat laporan kehilangan. Oh, okey. Tak perlu sampai 24 jam. Tak perlu. Yang mudah sabarlah. Jangan dia baru hilang 5 minit. Mana dia pergi tadi? Rupanya belakang rumah je cuci kereta ke nak buat report. Mudah sabarlah ya. Okey, apa yang perlu dibuat kalau misalnya anak-anak ni hilang, laporkan secara langsung dengan bilik gerakan di kawasan itu yang buka 24 jam tu kan. Itulah fungsi dia salah satunya. Laporkan terus. Dia akan cakap, puan kalau boleh datang balai buat report. Tapi kita dah maklumkan saya dalam perjalanan nak pergi balai ni tapi saya nak beritahu lebih awal. Ini nombor telefon saya. Kemudian dia akan cross check, dia akan beritahu semua hebahan ni kepada termasuk yang Romeo Mark rondaan motosikal dan juga kereta ronda. Dan kita datang buat formal report. Kalau boleh ambil gambar-gambar anak dia dari sisi dan sebagainya supaya kita kenal. Saya teringat kisah Syalini di mana gambar yang ada ialah gambar di mana dia manja lentok Dan ada yang bertanya pada saya, jadi dia mencari yang kepala lentok. Walhal gambar tu, pose gambar tu begitu. Dia menyangka bahawa budak tu begitu. Jadi ambillah gambar dari sisi, belakang sebagainya supaya kita tahu ataupun boleh diguna pakai apabila berlaku sesuatu. Baik. Terima kasih banyak-banyak Encik Kamal. Cukup berguna. Yang meluangkan masanya yang kami sempat ternampak Encik Kamal jemput. Terima kasih kerana sudi datang masuk bersama kami untuk bercerita dan juga memberitahu sedikit sebanyak tips mengelakkan jenayah yang berada di sekeliling kita. InsyaAllah. Kalau ada masa lagi Encik Kamal, sudi-sudikanlah untuk hadir ke sini kerana rasanya belum habis lagi pun banyak lagi tips yang tapi saya nak ucap terima kasih kepada mika-mika semua dalam masa mika-mika membuat rancangan-rancangan yang berfaedah dan termasuk rancangan hiburan dan sebagainya. Mika juga tidak terlupa tentang tanggungjawab sosial dan kisah-kisah tentang perkara-perkara jenayah. Terima kasih semua. Macam mana dengan Facebook? Facebook. Kenapa dengan Facebook? Saya punya. Cari je lah, nanti jumpa dalam tu. Ada. InsyaAllah. Itu pengurusan risiko tu. Secara jawapan dia. Cari je lah. Okey. Okey,